Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naim Daniel bin Azli dan saya ingin menerangkan tentang Atmospheric Environmental Engineering Relay. Next. Hari ini saya akan menerangkan tentang tajuk berkenaan bersama rakan saya iaitu Wafri bin Mazli dan nomotiknya 23 DKM20F 1030 dan saya sendiri Muhammad Naim Daniel bin Azli 23 DKM20F 1032. Yang pertama saya ingin menerangkan tentang tajuk, lepas tu introduction, literature review, current issue, problem solving dan conclusion. Okay, yang pertama saya ingin menceritakan tentang evolution. Evolution ini ialah sejenis pencemaran udara yang membabitkan kilang, asap kenderaan dan pembakaran terbuka. Ianya juga sehingga boleh menyebabkan jerebu. Saya ingin menyatakan tentang jerebu pula yang bermaksud satu keadaan yang melibatkan sebarang bahan kimia, jirim, darah, bahan biologi yang boleh menyebabkan mudarat. Dan gambar kedua pula merupakan pencemaran CFC, gas CFC yang berpunca daripada gas iaitu yang digunakan dalam sistem aircon dan peti sejuk di rumah dan penggunaan yang membabitkan kilang. Okay, seterusnya literature review. Yang gambar pertama ini iaitu kesan yang diakibatkan oleh jerebu. Kesannya boleh menyebabkan sakit tekak, pedih mata, pedih hidung dan kat situ kita boleh nampak ini juga boleh menyebabkan sakit jantung, paru-paru sehingga boleh menyebabkan penyakit yang kronik kepada kanak-kanak. Dan gambar kedua pula kita dapat lihat berkenaan tentang kesan akibat CFC gas yang boleh menyebabkan kebanyakan haba yang dipantulkan oleh bumi terperangkap oleh gas-gas rumah hijau. Next. Okay, itu yang kedua pula ialah punca-punca bagaimana jerebu dan CFC gas boleh terjadi di negara kita. Ini terjadi apabila bahan pencemar seperti asap, telaga, habuk, karbon monoksida, sulfur, nitrogen semua telah membebas ke udara sehingga boleh menyebabkan pencemaran udara yang boleh menyebabkan juga jerebu berlaku. Seterusnya bahan pencemar bagi CFC pula ialah membiarkan butir ais terbuka dan membiarkan aircon dan menggunakan aircon begitu lama sehingga menyebabkan penipisan lapisan ozon berlaku. Next. Dan seterusnya saya akan bagi pembentangan ini kepada saudara saya iaitu Wafri. Teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi ialah Wafri bin Mazli. Nomotik saya ialah 23 DKM20F 1030. Seterusnya saya akan meneruskan tentang literature review. Okey, didapati bahawa pelakir saya ialah indeks pencemaran udara iaitu IBU. Pada tahun 2019, Sarawak mencecah sehingga 420 bacaan IPU ketika itu. Itu adalah tahap paling berbahaya dan dikatakan darurat oleh kerajaan. Okey, seterusnya sebelah kanan ialah gelombang haba. Gelombang haba ini berlaku akibat CFC yang menunjukkan suhu normal pada ketiga 35 darjah Celsius dan tahap kedua pula ialah 35 darjah Celsius sehingga 30 darjah Celsius. Tahap kedua pula ialah 37 darjah Celsius hingga 40 darjah Celsius. Dan seterusnya yang paling akhir sekali iaitu tahap 3 kecemasan melebihi daripada 40 darjah Celsius. Di Malaysia, gelombang haba diiktirafkan apabila suhu maksimum harian melebihi 30 darjah Celsius untuk 3 hari berturut-turut.
Okey, seterusnya adalah current issue. Akibat jerebu, sekolah ditutup kerana bacaan ITU melebihi dari 400 dan ia akan menjejaskan kesihatan murid-murid dan pihak sekolah. Ketiga, melakukan operasi sekolah. Seterusnya, belakangan pula ialah akibat CFC. Cuaca di Malaysia meningkat sehingga boleh mencecah hingga 40 darjah Celsius. Seterusnya ialah problem solving untuk jerebu. Yang pertama ialah meninggikan serombong asap sehingga 30 meter dan meletak penapis asap di serombong. Hal ini kerana asap yang dibebaskan telah dirawat dan pihak pengilang yang ingkar dengan arahan ini boleh diambil tindakan undang-undang seperti denda dan penjara. Seterusnya ialah menggalakkan penggunaan petrol tanpa pelambung dan memasangkan alat katalitik konverter pada enjin kenderaan, iaitu penggunaan kereta api elektrik seperti LRT, ER, komuter dan monorail berjaya mengurangkan pencemaran udara. Hal ini kerana kereta api elektrik ini merupakan sistem pengangkutan yang bersifat mesra alam sebab tidak mengeluarkan asap hitam. Seterusnya ialah penggunaan tenaga alternatif yang mesra alam seperti hidroelektrik, biomas dan tenaga suria. Negara kita telah maju ke arah ini apabila beberapa pusat tenaga suria telah dibina di Teluk Ewah, Langkawi dan Ulu Tembeling, Pahang. Seterusnya ialah pihak berkuasa tempatan BTT telah menetapkan hari-hari tertentu untuk mengangkut bahan-bahan buangan pembejal di kawasan perumahan. Usaha ini diharap dapat mengurangkan pembakaran terbuka yang dilakukan oleh penduduk perumahan. Okey, seterusnya ialah problem solving bagi CFC. Cara untuk mengurangi pemanasan global ialah yang pertama, kita perlulah mengurangkan penggunaan plastik ketika membeli belah. Dan seterusnya ialah kita harus menanam pokok untuk mengekalkan oksigen dibebaskan di atmosfera. Seterusnya, kita perlu mematikan peralatan elektronik sekiranya tidak digunakan. Next adalah mematikan lampu jika tidak digunakan. Okay, kita perlu menggunakan basikal untuk mengurangkan penggunaan petrol harian. Okey. Conclusion daripada kami adalah masalah jerebu ini mungkin tidak dapat dielakkan sekiranya faktor ini berpunca dari letusan gunung berapi atau pembakaran hutan yang sering berlaku di negara jiran ataupun di negara kita sendiri. Seterusnya, masyarakat hendaklah mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap menjaga alam sekitar supaya alam sekitar kita tidak tercemar dengan akibat kelalaian masyarakat di zaman kini. Seterusnya, pihak kerajaan seharusnya berpembanyakkan lagi alat yang boleh membantu dalam menyelesaikan masalah jerebu di Malaysia. Supaya apabila berlakunya jerebu sekali lagi, pihak kerajaan dapat bersiap sedia untuk mengelakkan wabak jangkitan yang akibat oleh jerebu ini seperti sakit mata, sakit tekak dan lain-lain. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.